Assalamualaikum guys, welcome back. Kalau semalam aku ada berkongsi dengan korang pasal 3 orang remaja dan kanak-kanak yang buat laporan polis sebab tak nak terima vaksin. Dan semestinya dalam 100 komen adalah dalam 4-5 orang macam tu yang mempertahankan tindakan remaja dan kanak-kanak ni. Tapi tak apalah, tu hak masing-masing. Dan kalau kata kita bagi 8 guni buku untuk terangkan pasal vaksin ni pun, silap-silap mereka yang tak setuju dengan vaksin ni hanya akan buka guni tu, baca tajuk buku yang paling atas sekali, lepas tu dia akan tutup balik guni tu, lepas tu dia akan jual buku-buku tu semua dekat kedai buku second hand. Lepas tu nanti kita kena sambung lagi untuk explain dekat dorang. Kita akan ulang balik proses tu sentiasa sampailah Bang Jamil mampus. Apapun, mak kepada 2 orang remaja dan kanak-kanak tersebut tampil semalam dengan satu posting dekat media sosial yang mana mak dia ada bagi sikit lagi input dan penerangan pasal apa yang tengah berlaku. Aku bacakan statement dari Mak Azril dan Nur Azrin. Ya, mereka anak saya. Azril 17 tahun dan Nur Azrin 12 tahun bersama seorang sahabat mereka Hanif 17 tahun telah membuat report polis sebagai covering report berkenaan hak individu untuk menolak vaksin eksperimental C19 ke atas pelajar sekolah berumur antara 12 hingga ke 17 tahun. Saya mendidik anak-anak supaya berani menghadapi hidup. Jangan takut dengan fitnah akhir zaman. Nilai kehidupan tidak boleh dibeli dengan tawaran sepotong roti atau segunung emas. Tauhid. Harapan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak apalah, benda ni kalau kata kita bawa sembang pun sampai kiamat takkan habis. Masing-masing rasa diri masing-masing betul. Pendirian aku tak kisah kalau kata ada antara kita yang tak nak ambil vaksin. Aku hormat pendirian dan juga pandangan orang macam ni. Tapi, yang pertama, jangan persoal bila golongan yang dah pun terima vaksin dapat keistimewaan yang lebih sedikit dari mereka yang belum vaksin. Sebelum divaksin, kami redha dan sama juga macam korang. Kami duduk dekat rumah, kami hanya keluar bila perlu sahaja. Atau at least aku macam itulah. Bila dah divaksin, kami ada pilihan untuk terima keistimewaan yang kerajaan tawarkan pada kami. Sebagai contoh, makan dekat luar dengan jangka masa waktu yang ditetapkan. Bermaksud, bukan kata kita orang boleh makan dekat luar tu sambil berkemah dekat kedai mamak. Kedua, ada juga yang cakap, kalau tak ambil vaksin, tak dapat nak sambung belajar dekat sekolah ataupun ambil peperiksaan. Macam mana nak bagi tahu dekat korang? Ini adalah salah satu langkah yang kita buat untuk lindungi mereka yang tak terima vaksin. Bila kau keluar, sistem imuniti kau belum lagi sedia untuk terima serangan C19. Yang terima vaksin bukan kalis virus, tapi dalam badan ni dah ada maklumat tentang protein ataupun struktur virus tersebut dan bantu tubuh badan untuk memusnahkan virus tu. Kita semua masih terdedah kepada risiko untuk dijangkiti virus C19. Tapi vaksin ni akan mengurangkan impak yang kita kena. Sebagai contoh, kalau kata kita jatuh daripada bangunan 10 tingkat ke bawah, kalau kata kita tak terima vaksin, kat bawah tu kosong, hanya ada simen, konkrit. So apa jadi pada kita? Kemungkinan besar kami terima vaksin untuk reduce risiko dan bukan percaya vaksin mampu menghalang kami dari terjangkit. Isi dalam vaksin, kami dah sedar sama ada kami terima blueprint pasal virus tu ataupun kami terima virus tu yang telah pun dilemahkan. Aku 100% tahu pasal benda ni. Dan walaupun aku bukan student biologi, aku rujuk doktor dan tanya. Aku bukan tanya member sekolah yang duduk dekat meja sebelah, lepas tu budak tu dia keluarkan smartphone yang mak dia beli, lepas tu dia type dekat Google dan baca info yang dia faham sahaja. Itu pun berapa persen je yang masuk dalam kepala dia. Aku masih lagi ingat lecturer aku cakap dekat kita orang dekat satu kelas. Lecturer ataupun guru ajar pada anak murid 100%, tapi dekat anak murid yang sampai 70% saja lebih kurang. 70% tu disampaikan pula kepada orang lain. 70% daripada 70% tu dapat dekat orang yang lain. Maksudnya pengetahuan makin lama semakin kurang. Jadinya lagi elok kita tanya pada yang pakar, bukan pada yang buat-buat pakar. Tapi itulah, info ni percayalah. Esok lusa aku kena ulang balik sebab yang tak terima vaksin takkan terima penerangan dari sesiapa pun yang terbuka untuk dapatkan vaksin. Kalau ikutkan, sejam pun aku boleh sembang pasal hal ni. Cuma aku bukan pakar dan hanya ada info yang aku nak tahu sahaja. Pasal Kak Eli Suryati, secara personal aku sangat-sangat respect dia pasal dia seorang yang humble dan aku suka hasil kerja dia. Tapi dari segi ideologi, kita berbeza pendapat. Jadi tak apa, kita respect keputusan dia dan juga keluarga dia. Cuma aku sangat-sangat berharap yang mereka tetap patuh kepada
kepada SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tak ambil tak apa, tapi elakkan dari bergaul mesra dengan mereka yang bukan duduk serumah. Akhir kata pepantun, cantik berseri kebaya nyonya. Buat pemakai bertambah muda. Bahaya pandemik bukan drama. Salah langkah, sekeluarga berana. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Stay home dan stay serak. Love you, I miss you. Dengan hatiku yang hancur luka, biarlah aku pergi. Tak usah kau cari lagi.